قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله di atas nikmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قرأنا 9 فصول. Kita telah membaca 9 fasal dalam Burdah. والفصل الأخير نختم به المجلس إن شاء الله. Dan insya-Allah kita akan tutup majlis dengan fasal yang terakhir. مولد النبي صلى الله عليه وسلم Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam فيه كثير من المعاني، padanya itu banyak sangat daripada makna-makna yang tersembunyi. فيه كثير من الفوائد، Daripadanya banyak sangat faedah-faedah. والفرح بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم Dan bergembira dengan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam نعمة عظيمة adalah satu nikmat yang agung. أكرم الله بها أهل المحبة. Allah memuliakan baginya orang yang mempunyai mahabbah. بعض العلماء Sebahagian para ulama يقال له ابن الزهري، bahkan dikatakan yang menyebutnya ialah Imam Ibn Zuhri. لما جاء مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم Bila mana datangnya Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, اختلف العلماء، maka berbeza pandangan para ulama. قال مولد الرسول سنة، Ada sebahagian ulama mengatakan Maulid Rasul ini satu sunnah. وبعضهم قال بدعة. Ada sebahagian yang kata satu perkara bid'ah. فهذا العالم احتار، Maka seorang alim ini menjadi keheranan. احتار بين هل مولد رسول الله سنة أم بدعة. Apakah Maulid Nabi ini satu sunnah ataupun perkara bid'ah? فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، Maka beliau bermimpi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم Dan bertanyakan terus kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. يا رسول الله Ya Rasulullah, الناس اختلفوا، manusia berbeza pandangan. هل مولد الرسول بدعة أم سنة؟ Apakah Maulid Rasul ini satu bid'ah ataupun satu sunnah? جاوبه رسول الله بكلمة، Maka baginda Rasulullah SAW menjawab dengan satu kalimah. من فرح بنا فرحنا به. Barang siapa yang gembira dengan kami, maka kami gembira dengannya. يعني barang siapa yang gembira dengan Nabi SAW di dunia, Nabi SAW akan gembira dengannya di akhirat. Dalam majlis seumpama ini kita mengingati syama'il Nabi SAW, mengingati apa? Je parlais la langue française. Boleh cakap bahasa Perancis juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam man fariha bihi fi dunya. Barang siapa yang bergembira dengan Nabi di dunia, ما معنى نفرح بمولد رسول الله؟ apa makna kita bergembira dengan Maulid Rasulullah? نجتمع هكذا. Yaitu kita berhimpun macam ni. اجتماعنا هذا Perhimpunan kita macam ni سنة عظيمة. satu sunnah yang agung. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: Begitu bersabda dalam satu hadis, لا يبعثن الله يوم القيامة أقواما. akan diutuskan, akan dibangunkan pada hari kiamat nanti satu kaum, يعني في موقف المحشر، yaitu pada keadaan di mahsyar nanti. أقواما على وجوههم النور، Kaum yang mana pada wajah-wajah mereka itu cahaya yang bersinar, على منابر من لؤلؤ. dan mereka itu berada di atas mimbar daripada permata. لأن المحشر Kerana pada mahsyar عذاب. satu azab. المحشر pada mahsyar Azab. عذاب. لأن الشمس تقارب الرؤوس Kerana matahari akan mendekati kepada kepala, ويلجم العرق الناس. dan peluh akan naik sampai ke mulut dan hidung. Ikut amalan. Ada yang puluh sampai sini, ada yang puluh sampai lutut, ada yang puluhnya pada mengelamnya, tenggelam dalam puluhnya. Waliyadzubillah, tak ada pakaian, tak ada keturunan, tak ada jawatan, tak ada kedudukan, hufatan urat, Telanjang, tak berpakaian, berkaki ayam. hatta yaqulu an-nas, Bahkan sebahagian manusia berkata, ya rabbi adkhilna an-nar wa la nabqa illa huna. Ya Allah, masukkanlah kami dalam neraka, kami tak sanggup nak tunggu macam ni. نعم. قال
من هول المحشر Kerana kedahsyatan hari mahsyar, حتى يتمنى الناس يدخلون النار. sampaikan manusia sanggup masuk dalam neraka sebab tak tahan nak tunggu. نعم يعني في موقف المحشر قال فيبعث الله أقواما على منابر. Tapi dalam keadaan itu Allah utuskan satu kaum yang mana duduk di atas mimbar, منبر يعني بعيدون عن الناس jauh daripada manusia yang tenggelam tadi, في وجوههم النور. dan pada wajah mereka itu cahaya-cahaya yang bersinar. يقول الأنبياء لله Dan para anbiya berkata kepada Allah, تنيا kepada Allah Subhanahu wa taala, من هؤلاء يا الله؟ siapa mereka ini ya Allah yang duduk atas mimbar ini? هل هم أنبياء؟ Apakah mereka ini juga anbiya? قال الله لا. Allah kata tidak. هل هم ملائكة؟ Apakah mereka ini para malaikat? قال لا. Allah juga kata tidak. من هؤلاء يا رب؟ Jadi siapa mereka ini yang duduk atas mimbar ini? قال هؤلاء أقوام Maka Allah berjawab, mereka ini satu kaum من أقوام شتى daripada kaum yang berbagai, من قبائل شتى. daripada kabilah-kabilah yang berbagai. Macam kita hari ini alhamdulillah. Satu orang dari Selangor, satu orang dari Puchong, satu orang dari Kedah, satu orang dari Maghribi, dari jauh. Berkumpul kerana apa? Ala dzikrillah. Kerana berzikir kepada Allah. Ijtama'u ala dzikrillah. Kita berhimpun kerana mengingati Allah. yakni majlis kita sambut Maulidur Rasul, sunnah atau bid'ah? Sunnah. Sebab ada dalam hadis kita berkumpul kerana mengingati Allah. Orang yang bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti tadi kita baca qasidah burda. Qasidah burda itu apa? Salawat. Salawat atau kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam syi'ran. Secara syair. Secara syair. Sebab bahasa Arab. Bahasa Arab yang asli semuanya syair. Faham tak? Bahasa Arab yang asli semuanya syair. Zaman yang selepas Nabi SAW, selepas beberapa ratus tahun, baru bahasa kita lemah. Orang Arab juga lemah nak jaga bahasa. Jadi ada bahasa yang biasa ni, nasar ayat secara biasa. Walhal dulu orang Arab semua cerita, sejarah, kisah dengan syair. Yakni al-insan alladhi yafhamu al-burda, manusia yang boleh faham burdah yang kita baca tadi, hiya qissatu Rasulillah. Itulah kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahwal Rasulillah. Dan ahwal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada makcik-makcik tua kesian ataupun ustaz saya tak faham, saya baca saja tapi tak faham. Masalah salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalah salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan qasidah, pujian-pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bacanya dengan jiwa kita. Walaupun kita tak faham, tapi jiwa kita faham. Itulah salawat atas Nabi SAW diterima secara mutlak. Kata ulama, walaupun riya. Walaupun riya, salawat atas Nabi SAW diterima oleh Allah SWT. Ini kelebihan salawat atas ibadah-ibadah yang lain. فَنَحْنُ اجْتَمَعْنَا عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ. Maka kita berhimpun kerana berzikir dan mengingati Allah. Lianna Nabi SAW huwa Habibullah. Kerana baginda Nabi SAW ialah kekasih Allah. Walan tuhibballah hatta tuhibba Rasulullah. Tidaklah mampu kita kasih dan cinta kepada Allah melainkan kita cinta kepada Rasulullah. Fa Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW huwa babu hadratillah, ialah pintu kepada hadrah Allah sallallahu alaihi wasallam. Hatta qala ulama, bahkan para ulama menyebutkan, man dakhala ala Allah bighairi salati ala Rasulillah akhta al-bab. Barang siapa yang masuk nak bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala bukan daripada pintu selawat kepada Rasulullah, maka dia tersalah pintu. Maknanya kamu tak buat berbagai-bagai amalan dan ibadah, tapi kamu tak rajin bersalawat, amalan kamu dikira sia-sia saja. Sebab apa? Semua amalan ada ganjaran tertentu, betul tak? Kecuali salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi hadis riwayat Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu tabaraka wa ta'ala qala, man shalla alayya salatan wahidah, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha ashra, Allah akan selawat kepadanya 10 kali ganda. 10 kali ganda. Pernah dengar hadis ini kan? Dan saya tahu ramai orang dan mungkin semua umat Nabi SAW pernah baca, pernah faham, pernah dengar hadis ini. Tapi maknanya kadang-kadang tak sampai kepada kita. Tahu apa maksud Allah bersalawat? Allah salawat ke atas kamu. Kata ulama, kalau kumpul ibadah manusia, ibadah jin, ibadah bunyan, ibadah malaikat, semua ciptaan-ciptaan Allah, mereka ibadah Allah Subhanahu wa taala, berbagai-bagai ibadah tak menyamai satu salawat daripada Allah Subhanahu wa taala. Faham wala tak?
Allah subhanahu wa ta'ala yusalli alaik. Allah Subhanahu wa taala yang berselawat ke atas kamu. هذا لا يجوز أن نقول ما هو أجر الصلاة على رسول الله. Maka dengan dalil ini tak patut kita nak tanya, berapa ganjaran selawat kepada Rasulullah? Ustaz, apa kelebihan ini? Aib tahu. Ini menunjuk kita tak ada adab kalau cakap ganjaran salawat itu. Apa kelebihan salawat? Cukup Allah bersalawat atas, Allah salawat atas kamu, cukup. Nak cari apa kelebihan? Nak cari apa ganjaran? Kalau Allah salawat atas kamu satu salawat, kamu tak akan masuk neraka. Tak akan masuk, sebab Allah dah terima kamu. Bila Allah salawat, apa makna salawat Allah ke atas kita? Apa maknanya? Rahmah. Allah terima kita. Allah terima kita. Itulah walaupun kita ada berbagai-bagai dosa, berbagai-bagai kekurangan, tapi kita di dunia ini pegang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mada seolah-olah kita pegang jubah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari kiamat mada natamassaku bi thawbi Rasulillah. Kita pegang erat jubah Nabi sallallahu alaihi Apa wasallam. jubah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Salawat. Itu orang yang rajin bersalawat, dia mada ka'annahu yumsiku bi thawbi Rasulillah. Orang yang rajin berselawat seolah-olah dia memegang jubah atau diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yu'radu alayya aqwam yawm al-qiyamah. Kita bersabda dibentangkan kepada aku amalan-amalan umatku di hari kiamat. Aqwam yawm al-qiyamah, Yaitu kaum-kaum pada hari kiamat la a'rifuhum yang aku tidak kenal mereka, illa bi kathrati salati alayhi. melainkan aku kenal mereka dengan banyaknya selawat mereka ke atasku. Yakni orang yang membanyakkan salawat atas Nabi SAW. Nabi SAW di hari kiamat kenalnya, kenalnya. Di hari kiamat tak ada sultan, tak ada datuk, tak ada tan seri, tak ada tun, tak ada kabel, ada hanya Rasulullah SAW. Amalan kita, walaupun amalan kita sempurna, tapi tak bagi kita masuk surga. Tak bagi kita masuk surga. Zaman dulu ada seorang ulama, seorang waliullah, dia masuk dalam gua 70 tahun tak keluar. 70 tahun tak keluar dari gua. Siang puasa, malam semayang, baca Quran, ibadat 70 tahun. Selepas dia meninggal, Allah Subhanahu wa taala suruh malaikat bawa dia ke syurga. Naqul ish ustaz, belum lagi kiamat. Kata ulama, kalau kamu meninggal dah kiamat kamu. Faham mana tak? Ada kiamat yang secara seluruhan, dan setiap orang ada kiamat sendiri, ada jelas. Jadi Allah Subhanahu wa taala suruh malaikat bawa dia di syurga. Tapi ulama itu masih lagi ada akuan sikit. Allah Subhanahu wa taala tanya kepadanya, dengan apa kamu dapat masuk surga? Orang itu dia kata, 70 tahun. 70 tahun duduk di gua, tak keluar, tak pergi kenduri, tak pergi jalan-jalan, siang puasa, malam bertayamum lain. Lalu Allah Subhanahu wa taala minta dari malaikat pada timbangan. Allah letak ibadah 70 tahun fi mana? Satu timbangan. Satu timbangan, dan nikmat satu mata. Nikmat satu mata dalam satu timbangan. Falam tarjah nikmatul ain bil ibadah. Tak tergerak pun nikmat mata tadi berbanding nikmat 70 tahun tadi. Maknanya ibadah 70 tahun itu siang dan malam tak bayar, tak tunaikan syukur satu mata. Yang pertama, kali pertama Allah muamalah lelaki itu dengan apa? Dengan kurniaannya, kurniaannya. Tapi bila ada timbangan, Allah muamalahnya dengan keadilan. Sekarang ni dia tak, satu nikmat mata tak bayar. Macam mana mata yang sebelah? Macam mana tangan, macam mana utang, macam mana itu, macam mana ini. Allah suruhnya bawa neraka, tak cukup. Bawa dia ke neraka. Maknanya saya nasihat, buanglah akuan dari diri sendiri. Tahu musuh yang paling besar aku. Saya sembahyang subuh, saya bersedekah, saya pandai baca Quran. Ini yang binasakan kita di dunia dan di hadapan Allah. Yang layak hanya ubudiyah, kefakiran, kehambaan. Jangan pegang amal. Pegang amal kamu. Kalau Allah timbang, Allah muamalah kita dengan keadilan, tak ada siapa-siapa berjaya. Sehingga Nabi SAW sebut dalam hadis, tak ada satu orang yang amalannya bagi dia masuk syurga. Sahabat tanya, walaupun engkau ya Rasulullah? Nabi SAW kata, walaupun aku Rasulullah yang keluar kerana Allah, yang hijrah kerana Allah, yang dipukul kerana Allah, diludah kerana Allah, keluarganya meninggal kerana Allah, sahabatnya meninggal kerana Allah, dia kata, aku pun amalan aku tak bagi saya masuk syurga, melainkan rahmat Allah. Apa makna rahmat Allah? Syafa'ah Rasul, syafa'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Malaikat bawa lelaki itu ke neraka. Sebab Allah muamalahnya dengan keadilan. Maknanya di dunia ini jangan kira sangat-sangat, itu kacau saya, ini hina saya. Maaflah orang supaya Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat maafkan kamu. Kalau kamu muamalah selain Allah dengan kurniaan, dengan kelembutan, dengan kemaafan, Allah balas di hari kiamat. Tapi kalau kamu kira, kamu orang yang suka kira, Allah juga mana? Kira. Allah bukan kira secara seluruhan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, wa in kana mithqalu habatin min khardal atayna biha. Walaupun seberat biji sawi, kami akan datang dan kira dan hisabnya. Allah akan tanya kamu. Allah akan setiap suapan Allah akan tanya, datang dari mana? Duit itu yang kamu beli makan itu datang dari mana? Kalau macam tu kita berjaya tak? Berjaya. Kiraan al-hisab. Kiraan itu siksa. Cuba bayang kamu berdiri di hadapan Allah. Allah mula dari waktu kamu balik umur 11 tahun. Dari umur 11 tahun siang dan malam. Faham mana tak? 13 Julai 1983 waktu pagi 10.30 kamu makan nasi lemak. Nasi lemak itu datang dari mana? Selepas tu 10.15 kamu makan kuih. Itu macam tu. Kalau Allah cakap sebut sebesar biji sawi, Allah akan tanya datang dari mana. Jadi dari sekarang saya nak pesan kepada saudara-saudari, kepada makcik-makcik, ibu-ibu, faham? Dari sekarang muamalah Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehambaan. Jadilah hamba Allah Subhanahu Wa Taala, serah kepada Allah. Jangan pegang usaha kamu, kecerdikan kamu, jangan kelayakan kamu. Kita tak layak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Harapan kita Rasulullah. Orang yang pegang Nabi sallallahu alaihi wasallam, percaya Nabi SAW di dunia, sibuk dengan Nabi SAW di dunia, orang itu selamat. Walaupun bertemu dengan Allah dengan berbagai-bagai dosa, tapi dia adalah jiran Rasulullah SAW, keluarga Rasulullah. Kita jadi keluarga Rasulullah dengan salawat. Dalam hadis juga Nabi SAW kata, ini kelebihan salawat hari Jumaat. Dan kita, masyarakat kita suka give and take sekarang ni. Ada bisnis walaupun dalam ibadah. Tak apa juga ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Man shalla alayya yawm al-jumu'ati 100 marrah." Barang siapa yang berselawat kepadaku pada hari Jumaat 100 kali. Pada hari Jumaat 100 kali. Qadha Allah lahu 100 hajat. Allah akan menunaikan padanya 100 hajat. 100 hajat. 100 salawat Allah tunaikan 100 hajat. 70 hajat Allah tangguhnya di hari qiyamah. 30 hajat daripada hajat-hajat Saya nak tanya sekarang, berapa hajat kita di dunia? Nak rumah, nak kereta, nak ini, nak itu. Tak sampai 10. Tak sampai. Kalau minta satu orang sebutlah apa yang kamu teringin di dunia ini, tak sampai 10. Allah kata 100. Tapi kita lalai untuk buat satu majlis khas di hari Jumaat. Kita salawat atas Nabi SAW 100 kali. 30 hajat dari hajat dunia dan 70 hajat daripada hajat hari qiyamah, hari akhirat. Laisa hadha wal maqsud. Bukan itu yang dimaksudkan. Kita sambung hadis baru faham. Thumma yuwakkilu Allahu malakan. Kemudian Allah mewakilkan satu malaikat. Ya'khudhu as-salata min fami qailiha. Mengambil semua selawat daripada mulut-mulutnya. Ila Rasulillah. Dan dibawa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Dan berkata, wahai Rasulullah. Inna fulan ibnu fulan. Sesungguhnya lelaki itu, anak lelaki itu. Sallallahu wasallam alaih. Telah selawat dan salam ke atasmu. Yakni setiap salawat Nabi SAW dengar nama kamu dan nama ayah. Itulah salawat merangkumi segala ibadah. Tahlil. Kadang-kadang ibu ada yang ayah ibu dah meninggal kan, kamu nak ingat mereka, salawat saja. Salawat Rasul, nama mereka disebut di hadapan Rasulullah SAW. Ini hadis sahih. Nabi SAW tulis nama kamu dan nama ayah ibu kamu. Nama dan nama ayah dalam lembaran cahaya. Itulah Nabi SAW kata di hari kiamat, yu'radu alayya aqwam, akan dibentangkan kepadaku di belakang kaum beberapa orang, la a'rifuhum, yang aku tak kenal mereka, illa bi kathrati salati alayhi, melainkan dengan selawat mereka ke atasku. Cuba bayang kalau hari-hari siang malam Nabi SAW dengar nama kamu. Di hari kiamat senang. Faham tak?
Itu kenal, mai. Syafaat. Apa makna syafaat? Tak ada titian sirat, tak ada hisab, tak ada iqab. Dari kubur ke syurga. Banyakkan salawat makcik. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi kena kita mada? Banyakkan salah. Jangan nanti-nanti mada nakun nuajil. Tangguh harap. Sekarang ni dalam majlis, ya Allah, Masya Allah, dengar khusyuk. Selepas tu kita keluar dari majlis lalai. Majlis ni, tahu ilmu, dengar. Setiap majlis ilmu sama ada saksi untuk kita di hari kiamat atau saksi atas kita. Ilmu ini sama ada angkat kita di hari kiamat, sama ada buang kita di neraka wal-iyadu billah. Itulah nasihat. Setiap majlis ilmu ambil satu amalan. Setiap majlis ilmu ambil satu. Saya bagi amalan setiap hari Jumaat 100 kali salat. Apa salawat? Boleh secara jamaah atau secara sendirian. Boleh insyaAllah. Boleh. Ni maksud program kita. Bukan nak datang sambut Maulid Rasul macam tu. Lah, kita nak tinggal amalan, ilmu dan amal. Baru majlis kita diterima oleh Allah. Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خيرها عظيم. Selawat ke atas Nabi itu kebaikannya sangat besar. Faham? Walaupun ada berbagai-bagai hadis, ada orang yang suka tujuan-tujuan habuan-habuan, ada orang suka minta ampun. Minta ampun dari Allah Subhanahu wa taala juga ada orang yang ada utang. Utang juga salawat dengan barakah salawat atas Nabi sallallahu Allah memudahkan segala urusan. Tapi ganjaran atau kelebihan salawat yang sangat agung, kamu dapat salawat daripada Allah. Ini kelebihan, ini faedah yang tak ada apa-apa boleh menyamainya. La yusawiha syai'. Tidak ada apa-apa pun dapat menyamainya. Menyamainya Allah salawat ke atas kamu. Allah rahmat kamu di dunia dan di akhirat. Itulah orang yang membanyakkan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia hidup bahagia. Dia hidup bahagia. Walaupun ada masalah, walaupun ada ujian, Allah sentiasa tolong. Sebab apa? Itu jiran Rasulullah, keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah. Kamu jadi sahabat kalau hari-hari Rasulullah dengar nama kamu. Faham tak? Tapi di dunia ini kita berpaling dari Rasulullah. Kita tak salawat atas Nabi SAW, tak ada. Kita tak ikut sunnah Nabi SAW. Kita tak belajar tentang Nabi SAW, tak kenal Nabi SAW. Lepas tu hari kiamat kita dapat syafaat, harap nak dapat syafaat, ini tak boleh. Siapa yang sibuk dengan Nabi SAW di dunia, baru Nabi SAW sibuk dengan kamu di akhirat. Tapi kalau kamu berpaling dari Rasulullah, jangan tunggu syafaat. Walaupun Nabi SAW di hari kiamat ada 7 syafaat. Satu syafaat orang kafir pun akan dapat. Namanya syafaat yang agung. Syafaat itu selesai pada orang kafir pun dapat syafaat Rasulullah. Itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utuskan kamu melainkan sebagai rahmat ke atas sekalian alam. Alam. Ini maksud kita buat program Maulidur Rasul. Yang bagi an nujaddid al-ahd ma'a Rasulillah. Hendaklah kita memperbarui janji kita kepada Rasulullah dan juga kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala. An naj'al waqtana li Rasulillah. Menjadikan waktu kita kepada Rasulullah. An nukthir as-salat was-salam ala Rasulillah. Memperbanyakkan selawat dan salam ke atas Rasulullah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu an Uhud, jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Uhud itu satu bukit yang dia cinta kepada kami dan kami cinta kepadanya. Uhud, batu gunung kan. Nabi SAW saksi dia seorang sahabat. Dia cinta Rasulullah dan Rasulullah cintanya. Ni Uhud, gunung, batu, cinta Rasulullah. Macam mana kamu wahai orang beriman? Macam mana kamu? Nabi SAW hatta al-hayawanat ahabbathu. Bahkan haiwan-haiwan pun mencintai baginda. Nabi SAW kana idza rakiba ala farasin jamihin hada'a bi barakati Rasulillah. Bila mana Nabi tunggang satu kuda yang liar, kuda tersebut akan tenang dan diam kerana Rasulullah. Hormat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau pijak batu akan jadi lembut kerana baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qisasul maulid kathira la yas'una al-majlis linadhkura lakum kull hada. Kisah-kisah tentang maulid itu sangat banyak, tak sempat kita nak cerita satu majlis sahaja. Naam, lakin hadha al-majlis nurid an nakun majlis syamil insyaallah. Tapi majlis ini kita harap dapat menyempurnakannya. Alhamdulillah qara'na qasidatul burda. Alhamdulillah kita baca qasidah burda. Al-burda
qasidah a'zam qasidah illa fi Rasulillah Burdah ini satu qasidah yang sangat agung yang hanya cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sallallahu. Bal qala al-ulama lam yumdah Rasulullah bimithliha. Bahkan disebutkan para ulama tidak dipuji Rasulullah melainkan dengan seperti mana burdah ini. نعم لذلك اشتهرت عند العلماء Sebab itu sangat masyhur di sisi para ulama. اشتهرت في جميع بلاد المسلمين Bahkan masyhur di sekalian negara orang Islam. وهذه علامة قبولها عند الله. Dan juga ini tanda penerimaan daripada Allah ke atas burdah ini. Allah Subhanahu wa taala terima qasidah ini. Itulah disibarkan di seluruh dunia kenal qasidah ini. Dan qasidah ini penuh dengan barakah, penuh dengan rahsia-rahsia. Di antara rahsia-rahsianya orang yang sakit kalau baca burdah insyaallah akan sembuh dengan barakah salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lianna sahibaha Kerana pemiliknya, kaifa katabaha? bagaimana apakah pengarangnya menulisnya? Qala al-Imam al-Busiri. Berkata Imam Busiri, Imam Busiri asalnya dari Algeria, dari Maghribi, tapi dia lahir dan besar di bumi Mesir, tapi keturunannya daripada bumi Maghribi. Asabahu al-falij. beliau terkena penyakit lumpuh, stroke, separuh, mana? separuh stroke. Ini keadaan awliya Allah. Sebelum pergi hospital, sebelum pergi klinik, mana mengadu kepada Rasulullah SAW. Ini juga kena keadaan kita. Bila berlaku apa-apa masalah dalam kehidupan kita, salawat. Mengadu kepada Rasulullah dulu, baru pergi klinik, baru pergi hospital, pergi ini, pergi itu. Faham mana lah? Ini adab. Adab. Lianna sahiban ni'am huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pemilik segala nikmat itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bahagia. Fakaifa tatruku al-asla wa tadhhabu ila al-far'? Bagaimana kalian boleh meninggalkan asal dan pergi kepada cabang-cabang? Itulah keadaan ulama kita zaman dulu. Ada perang, ada masalah, ada ujian, ada sakit, ada fakir, ada itu terus salawat. Baru ikut mana asbab. Guna asbab. Pergi klinik, makan ubat dan sebagainya. Imam Busairi tulis qasidah ini. Dia tulis qasidah ini memuji Rasulullah dan mengadu kepada Rasulullah. Yashku li Rasulillah. Mengadu kepada Rasulullah. Fara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam. Dan dia melihat Nabi SAW dalam mimpi. فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح عليه Dan baginda menyapu tubuh badannya وألقى عليه بردته. dan meletakkan burdah baginda ke atasnya. فلما أصبح Dan bila bangun pagi, أصبح صحيحا. dia dah menjadi sihat. Jadi Sihat. ini bukan cerita movie atau hantu atau ini cerita yang ada dalam Ni qasidah burdah kita bacanya melalui daripada guru ni almarhum Syekh Fahmi Zamzam. Saya pernah buat daurah qasidah burdah 4 hari, setiap hari 8 jam syarah qasidah ini. Ada ilmu, ada bahasa Arab, ada kisah, ada sejarah, ada macam-macam. Faham tak? Tapi dalam majlis awam, majlis makcik-makcik orang tua kita hanya baca nak dapat barakah. Tapi orang bahasa Arab boleh guna burdah. Orang ahli hadis boleh guna burdah. Quran. Tak ada orang yang memuji Al-Quran seperti Imam Busairi dalam qasidah burdah. Faham tak? Ayatu haqqin, macam kita baca tadi, ayatu haqqin minar rahmani muhdithatun qadimatun sifatul mawsufi bil qidami lam taqtari. Peristiwa Isra wal Mi'raj, peristiwa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal Imam Al-Busiri asbaha tayyiban. Maka Imam Busiri telah menjadi sihat dan selamat. Tak pergi klinik, tak jumpa doktor, tak makan ubat. Barakah qasidah, barakah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فخرج من بيته. Maka dia pun keluar dari rumahnya. فالتقى بدرويش. Tiba-tiba bertemu dengan seorang darwish atau seorang yang tak berapa nasihat. Dia kata bagi amanah Rasulullah. Tiba-tiba orang tu kata, bagi ke aku amanah Rasulullah. Imam Busairi nak sembunyi keadaan ini. Itu dia juga keadaan ulama. Kalau lihat mimpi jangan cerita. Adab kalau lihat mimpi jangan cerita kepada siapa-siapa. Cerita kepada ayah ibu, suami cerita kepada isteri cerita, tapi jangan cerita kepada semua. Imam Busairi kata, amanah apa?
Lelaki itu kata, bagi amanah yang kamu dapat dari Rasulullah. Rasul apa? Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi. Dari hari itu qasidah ini tersebar satu dunia. Sebab Imam Busairi tulisnya dalam keadaan lemah, dalam keadaan susah, dalam keadaan dia nangis, sakit, sedih dan sebagainya. Begitu juga keadaan kita. Kalau kita nak dapat kesan zikir, kesan Quran, kita bila buka mushaf dengan bitamamin ubudiyah, dengan penuh sifat kehambaan wal iftiqar dan sifat memerlukan kepada Allah dan kehinaan. Bukan mushaf, bukan WhatsApp sekali. Faham wala tak? Kita ada keadaan itu, minta maaf. Kita kadang buka mushaf, buka WhatsApp, orang panggil kita ya. Orang yang buka mushaf dah dia mula berbicara dengan Allah. Ni pusat pengajian Quran kan? Itulah jaga adab ini. Waktu kelas kamu dalam salat. Orang yang buka mushaf, orang yang buka mushaf dah mula berbicara dengan Allah. Kita manusia kalau berbicara dengan orang lepas tu kita pusing. Marah tak marah? Tinggal kita terasa kan? Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala? Itulah kita tak dapat barakah Quran. Kita baca tak sembuh, kita baca tak hafal, tak faham. Sebab apa? Kita Quran ada. Jadi nasihat. Indama naftah Al-Quran, bila kita buka Al-Quran, natawajjah ila Allah Subhanahu Wa Taala. kita betul-betul fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La nashtaghil 'an Al-Quran bi syai'. Kita tak sibuk daripada Al-Quran terhadap perkara lain. Lianna man yaqra' Al-Quran huwa yukallimu Allah 'azza wa jalla. Kerana siapa yang membuka Al-Quran, dia telah membuka bicaranya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala. Fal-Imam Al-Busairi radhiyallahu anhu, Maka Imam Busairi radhiyallahu anhu كتب هذه القصيدة وهو مفتقر إلى النبي صلى الله عليه menulis وسلم. qasidah ini dalam keadaan berharap dan memerlukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. فشفاه الله ببركة رسول الله Dan Allah memberi kesembuhan kepadanya dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu wasallam. alaihi wasallam. Kita juga ada stroke, bukan Busairi saja, tapi kita ada stroke Jiwa. bukan separuh, semua. Jiwa kita zaman sekarang stroke. Faham mana? Dia ada penyakit zahir dan ada penyakit batin. Kita juga ada itu Imam Busairi stroke, kita sihat. Lah, kita juga stroke. Hati yang dah berumur dah 40 tahun, 50 tahun tapi masih lagi berharap dengan dunia, masih lagi tak mau mengelokkan keadaan. Ini stroke. Maknanya hati dia tak terima cahaya. Tak terima cahaya. Dulu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Ikrimah bin Abi Jahl tak boleh baca Quran. Tahu sebab apa? Kalau baca Quran lalu ayat azab jatuh pingsan. Setiap kali baca ayat azab, kalau lalu ayat azab, contoh, wailul likulli humazatin lumazah alladhi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu kalla la yunbadhanna fil hutamah. Jatuh pingsan, tak tahan. Tak tahan. Sebab baca Quran dengan lidah, dengan hati, dengan jiwa. Kita baca Quran keluar dari kelas, faham? Sedangkan tadi kalau betul-betul Quran ada kesan dalam hati kita, tadi kita berbicara dengan Allah. Sekurang-kurangnya selepas kita keluar dari kelas masih lagi ada cahaya Quran. Masih lagi kita jaga pandangan, jaga suara, masih lagi faham mana? Macam tu kita boleh dapat tarbiyah daripada Al-Quran. Faham mana tak? Kita kena baca Quran dengan lidah, dengan hati, dengan jiwa. Islam, iman, ihsan. Itulah Sayyiduna Bilal Al-Habashi. Sayyiduna Bilal masuk Islam tapi tak Fatihah pun tak hafal. Dia nak ingat surah Qul Huwallahu, dia kata ahadun ahad. Faham? Tapi ahad itu kekal. Ulama masih lagi tulis. Kadang-kadang kita khatam 30 juz tak ada kesan. Tapi Sayyiduna Bilal kata apa? Ahadun ahad. Sebab dia tak hafal. Tak sempat jumpa Rasulullah dan belajar. Masuk Islam, masuk disiksa kan? Mana? Umayyah bin Khalaf tuannya letak satu batu di belakang, di atasnya. Dia kata ahadun ahad. Tapi umat Nabi SAW masih lagi hafal cerita. Tarannum. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi akhlak kita macam Abu Jahl. Minta maaf. Jelas tak jelas? Kita selesai juga. Faham tak? Itu maksud majlis kita pada pagi ini yang mulia. Kita kena baca salawat, baca Quran, masuk kelas, bertemu kita
zahir dan batinul batin. Dengan badan kita salam, kita peluk sahabat-sahabat kita dengan jasad, dengan hati, dengan jiwa. Sayyidah Aisyah ditanya macam mana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah tak cakap Rasulullah jujur, Rasulullah lembut. Dia kata akhlak Rasulullah Al-Quran. Faham tak? Al-Quran. Sebab apa? Setiap ayat ada ya ayyuhalladzina amanu. Selepas ya ayyuhalladzina amanu ada apa? Sama ada perintah, sama ada larang. Betul tak betul? Cukup kalau setiap hari kamu baca satu muka suara, usaha tadabbur. Hari ini muka suara ini suruh saya buat apa dan suruh saya tinggal apa. Cuba bayangkan kalau hari-hari kamu macam tu. Baca talaqi, selepas tu usaha tadabbur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kepada Allah dan jadilah dari orang jujur. Jaga jadi jujur dalam keadaan kamu, percakapan kamu, peniaga kamu jujur. Faham tak? Setiap hari satu muka suara dengan akhlaknya, dengan adabnya. Khatam 30 juzuk jadi malaikat, jadi nabi, tapi tanpa wahyu. Betul tak? Nabi SAW qala sahibul Quran, orang yang membaca Al-Quran, nabiyyun, seorang nabi, la yuha ilaih, yang tak diwahyukan padanya. Nabi tapi yang tak diwahyu. Itu berbezaan kamu dengan nabi apa? Tapi kalau kita baca Quran dengan tadabbur dan kita beramal dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi Imam Busairi tulis qasidah ini, ماذا؟ فقبلها Allah Subhanahu wa taala wa qabalatha al-ummah. Maka Allah menerimanya dan juga menerimanya akan umat sekalian. Na'am, wasalat ilaikum alhamdulillah. Dan sampai juga kepada kita pada hari ini. Dan kita pada pagi ini yang mulia kita baca qasidah burda ini dengan silsilah sanad. Faham tak? Saya menerima qasidah ini, hafalnya sebelum saya hafal Quran, hafal qasidah ini. Di negara saya, orang yang tak hafal burda tak dikira belajar menuntut ilmu. Talibu ilm, bukan sebagai penuntut ilmu. Faham tak? Bahkan kadang-kadang hafal burda sebelum hafal Quran. Limadha? Li'annaha yani qasidatun muta'alliqa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah qasidah yang berkait rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat buku dan usaha baca dengan keluarga, dengan isteri, dengan faham wala fil manzil, di rumah kita. Ma'al aulad, ma'al ahfad naftahu naqra'uha. Baca dengan anak-anak dan cucu-cucu. Salawat as-nabi tak perlu kena bentas, kena jemput guru, kena tak. Di rumah boleh buat maulid. Kamu isteri suami boleh buat maulid, baca sama-sama. Maula ya salli wa sallim. Baca satu muka surat cukup. Faham mana tak? Kita kena bawa cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bawa cahaya Rasulullah di rumah kita, di Nabi sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum qubura. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kubur. Rumah kamu seperti kubur, makan tidur, tak ada zikir, tak ada salat, tak ada Quran, tak ada jangan. Jadi هذا فقط. Nah, itu sahaja hari ini insyaallah. نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيكم. Semoga Allah memberkati kita semua, ويبارك في هذا المكان, dan memberkati tempat ini, ويبارك في الأساتذة, memberkati para asatidzah, ببركة رسول الله, dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ويجعلكم من حملة القرآن, dan menjadikan kalian orang yang membawa Al-Quran, ويجعلكم من حفظة القرآن, orang yang memelihara Al-Quran. Orang yang hafal Quran bukan orang yang pandai ingatnya. Orang yang beramal dengan Al-Quran juga dikira hafal Al-Quran. Orang yang bantu ahli Al-Quran dikira ahli Quran. Keluarga Allah. Bukan orang yang hafal Quran siapa? Yang selesaikan 30 juz. Tak, yang khidmah dikira ahli Quran. Yang baca walaupun satu surah, tapi kena sentiasa. Allah tak suruh kamu khatam 30 juz. Allah suruh kamu jaga Al-Quran. Kalau meninggal dalam keadaan mengaji Al-Quran, Allah bangkit kamu dengan golongan yang hafal Quran. Faham? Bukan ni dari saya, ni dari Rasulullah. Orang yang khidmah, bantu, sayang saja. Saya tak sempat kerja mana, tapi saya sayang orang yang baca Al-Quran. Allah bangkit kamu bersama ahli Al-Quran. Jadi insya-Allah marilah kita sama-sama menutup majlis kita dengan fasal yang terakhir. Orang yang sakit, istashfi, mohonlah kesembuhan. Orang yang susah, mohonlah kemudahan. Apa-apa hajat kamu, usaha hazirkan insya-Allah Rabbul Alamin.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله وسلم عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الحميم. ولا يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكسين لديك واجعل حسابي غير منخرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والطب بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعون أهوال ينهزم. وأذان لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسلم. ما رنحت علامات البدر ريح صبات وأقرب العسحان للعيس بالنغم. ثم رضا أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقاء والحلم والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا
الإله لكل المسلمين بما يزلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بإله من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي قدم أبيادها قد أتت 60 مع 100 فرد بها كربنا يا واسع الكرم يا ربي وختم لقائها وسامعها بحسن خاتمة يا منجي الأمم والمسلمين جميعا كلما كريت آمين تذكر جيران بذي سلمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم لك الحمد بجميع محامدك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم على جميع نعمك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم عدد خلقك كلهم ما علمنا منهم وما لم نعلم آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير اللهم اجعل جمعنا جمعا ميمونا وفرقنا من بعده تفرقا من الشر معصوما ولا تجعل فينا ولا منا يا الله شقيا ولا محروما ربنا لا تدع لنا في هذا المقام العظيم ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضيقا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مسافرا إلا بلغته ولا عازبا إلا زوجته ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا قسمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تحرمنا فضلك ولا تولنا غيرك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله. إجازة. InsyaAllah sebelum kita tutup majlis saya insyaAllah ijazah amalan 100 kali salawat setiap hari Jumaat, malam Jumaat atau siang Jumaat. Boleh insyaAllah. Dan ijazah qasidah burdah insyaAllah. Ajaztukum insyaAllah. قبلنا.